Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Kembali dalam rancangan Jawapan Panas Cik Man. Korang tanya je, insya-Allah Cik Man akan jawab. Okey, kita ni masih cerita soksek-soksek pasal nikah lagi ni. Sebab semalam kan kita buka satu hadis berkenaan dengan pernikahan, tujuan orang berkahwin, dia nak cari pasangan dia macam mana, kerana harta dan seumpamanya. So kita masih lagi membahaskan tentang hadis perkahwinan, pernikahan dan isu-isu yang kita kutip adalah berkenaan dengan perkahwinan. Baik, Cik Man nak sambung semalam tu kita bincang tentang harta selesai, kemudian tentang keturunan. Walaupun kita macam ni lah, kalau kita dah jatuh cinta dengan seseorang tu, dia perempuan yang solehah, jaga solat 10 minit sebelum masuk waktu dah ada dekat tikar sejadah. Cuma mungkin mak ayah dia tak berapa okey dari segi agama. Tak ada masalah, okey je. Sebab yang kita nak berkahwin dengan perempuan tu, bukan dengan mak ayah dia. Cuma mungkin keberadaan kita dalam keluarga tu insya-Allah boleh membantu isteri ataupun membantu pasangan untuk berdakwah kepada keluarga mertua. Itu yang pentingnya. Kalau tak semuanya nak lari, macam mana kita nak jalankan dakwah kita dalam masyarakat? Dalam Quran pun Allah ada sebut pasangan yang baik, lelaki yang baik untuk perempuan yang baik. Okey, lelaki yang jahat untuk perempuan yang jahat. Bukanlah maksudnya dekat sini, oh kalau macam tu ustaz, siapa yang nak kahwin dengan perempuan jahat kalau bukan saya yang baik ni kan? Jadi siapa yang nak dakwah dia? Bukan maksudnya begitu. Allah tidak zalim. Seseorang yang jahat, dia boleh berkahwin dengan perempuan yang baik. Dengan cara macam mana? Dia berusaha untuk jadi baik. Dan apabila dia jadi baik, maka kecenderungannya untuk ke arah yang baik, maka dia akan mencari yang baik. Tapi kalau dia kekal untuk menjadi jahat, maka dia sudah pasti mencari pasangan yang sporting, yang open minded, yang balik 2-3 pagi, yang boleh teman dia pergi orang kata bar ataupun kaki botol sama-sama. Jadi benda tu berpunca daripada diri kita. Bukan maknanya Allah dah tentukan ini orang yang jahat kemudian kahwin dengan orang yang baik, seolah-olah zalim, sudah menjadi ketentuan Allah. Tak, jangan salahkan takdir. Sebab Allah mengurniakan kita akal, Allah mengurniakan kita iman untuk membimbing, untuk mengubah diri kita sendiri supaya terjadilah sebuah pernikahan yang digabungkan daripada seorang suami dan isteri yang solehah. Walaupun mereka ada kisah silam. Jadi bila masing-masing dah berubah, jadi kita tak boleh kata, dulu perempuan tu berzina tu, sekarang ni dah pakai telekung. Lelaki tu pula dulu dia bapa ayam, sekarang ni dah jadi AJK masjid. Jadi maknanya lelaki yang jahat. Tak, itu kisah silam. Jadi sekarang ni kita katakan kisah yang baru ialah mereka dah bertaubat, maka kedua-duanya pasangan solehah. Ataupun seorang lelaki yang daripada kecil soleh, kemudian berkahwin dengan seorang perempuan yang dulunya bekas pelacur. Tapi sekarang ni dah jadi ustazah ataupun sekarang ni dah jadi perempuan yang solehah. Jadi kita tak boleh kata kenapa Allah jodohkan lelaki yang memang alim, yang soleh daripada kecil itu dengan perempuan jahat. Tak, yang jahat itu dulu. Sekarang ni dah tutup buku, deleted. Maka dia dah menjadi solehah. Maka sesuailah dia solehah dengan pasangan suaminya yang soleh. Okey. Sebelum tu Cik Man nak kutip, orang kata mungkin ada persoalan daripada netizen, sebab selalunya kalau dalam DM Cik Man itu memang orang kata banyak persoalan-persoalan daripada netizen, khususnya dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan perkahwinan. Okey apa soalan netizen? Assalamualaikum Cik Man. Waalaikumsalam. Kalau saya tidak ada kenalan lelaki macam mana? Carilah. Habis takkan kau nak suruh aku cari kan? Dia soalan minta kaki. Tak ada kenalan lelaki. Kau duduk dalam gua ke macam mana dengan MU? Jadi benda-benda yang macam ni kita kena kenal pasti. Apa kekurangan yang ada pada diri kita? Kita seorang penyegan, maka kita cari. Kita rasa kita nak kahwin. Tapi saya perempuan. Sebab tu perlunya orang tengah ataupun apa-apa sahaja yang ada alternatif supaya kita boleh orang kata melaksanakan tuntutan perkahwinan. Kalau dah tahu awak tu perempuan, tolonglah mak, risik anak orang tu Si Leman tu selalu pergi ke surau. Tiap hari 5 kali dia pergi ke surau kan. Rasanya dah jumpa dah himam kan. Jadi minta tolong mak supaya mak tu merisik pula dengan mak si Leman. Saya perempuan, takkan saya nak orang kata pergi cari timba. Tak ada masalah pergi cari timba ke, timba cari pergi. Yang penting kita tahu tujuan kita baik dan tujuan kita meminang itu untuk meletakkan diri kita di tempat yang sah ataupun di tempat yang soleh, di tempat yang baik. Bukan kita nak menggatal ataupun nak semata-mata couple untuk enjoy dan geli-geli dan suka-suka. Jadi kalau dah tahu tak ada kawan lelaki, cari, sama ada diri sendiri cari ataupun jadikan mak, ahli keluarga, orang yang kita segan, terpercaya untuk mencari jodoh kepada kita. Ataupun waktu kita dilema, kita ada semayang istikharah, minta doa. Tapi nanti insya-Allah Cik Man akan uraikan. Okey, soalan netizen seterusnya. Cik Man, boleh ke kita doa minta jodoh dengan orang lain? Tak ada masalah. Doa ini bebas. Cuma jangan doa yang buruk.
Jangan kita doa, ya Allah, yang orang yang aku minat tu dah jadi suami orang, tolong kau ceraikan, kemudian kau jodohkan dengan aku. Yang ni minta bala, tak boleh mendoakan keburukan orang lain. So kita doa, kita nak jodoh dengan seseorang, cuma kita katakan kita tak boleh memaksa Allah. Kita minta A, Allah mungkin bagi B, sebab Allah bukan bagi apa yang kita nak, tetapi Allah bagi apa yang kita perlu, dan itulah yang terbaik untuk kita. Berkenaan dengan perkahwinan ini, dia sinonim dengan satu perkara, iaitu solat sunat istikharah. Ini Cik Man nak uraikan sikit. Di kalangan masyarakat kita ada yang salah faham tentang solat sunat istikharah. Ada yang mengatakan, Cik Man, saya ni minat dengan dia. Saya dah solat sunat istikharah, tapi tak nampak-nampak muka pun. Tak pernah mimpi pun. Tak nampak kelibat pun Cik Man. Jadi macam mana ni Cik Man? Dah 3 orang saya minat, dah 3 kali saya sembahyang istikharah, diorang tak muncul dalam mimpi saya. Kesilapan kita ialah apabila di kalangan masyarakat kita ni meletakkan kayu ukur jawapan istikharah tu kepada mimpi. Mimpi. Kalau tak muncul dalam mimpi, maknanya tak berlakulah jawapan istikharah. Ini silapnya kita. Kita kena faham bahawa tak semua mimpi itu daripada Allah. Nabi sebut mimpi ni ada 3. Yang pertama minallah, daripada Allah. Yang kedua minasyaitan, daripada syaitan. Yang ketiga mimpi sebab terbawa-bawa daripada alam nyata ke alam tidur. Jadi Cik Iman, macam mana nak tahu jawapan istikharah? Tunggu selepas ini. Menjadi isteri orang, walaupun dia bukan mahram tapi dia bini orang. Selagi suami dia hidup, maka dia haram bagi kita. Ya, okey, kejap. Ya, okey, kembali bersama Cik Man dalam rancangan Jawapan Pandai. Cik Man tak akan tinggalkan Cik Man. Yang risau bab kahwin ni, Cik Man tak akan tinggalkan maklum-maklum semua. Baik, nah sekarang kita sambung balik. Tadi sebelum Cik Man berehat, kita berhenti istikharah. Baik, di kalangan masyarakat kita, orang Melayu, Cik Man orang Melayu juga. Okey, bukan makna Cik Man nak kutuk Melayu. Tak, di kalangan masyarakat kita nak perbaiki ni, nak buat correction, salah faham. Jawapan istikharah ni adalah mimpi. Tak betul. Tak betul. Sebab mimpi ni kadang-kadang ada gangguan syaitan juga. Kalau syaitan yang ganggu dalam mimpi, akhirnya kita dapat jawapan daripada syaitan. Cik Man bagi contoh. Katakanlah seorang lelaki minat 2 orang perempuan. Seorang anak dara, seorang bini orang. Tengah online lagi bini orang tu. Jadi dia punya, Allah, bini orang ke anak dara? Bini orang ke anak dara? Dia buatlah solat istikharah. Sekali jawapan istikharah keluar dalam mimpi muka bini orang. Ambil engkau tak haru, pergi ke rumah orang tu. Bang, saya mimpilah jodoh bini engkau. Boleh cerai tak? Kundu arwah. Jadi nak katakan, apa jawapan istikharah yang sebenarnya? Jawapan istikharah yang sebenarnya adalah petunjuk yang merupakan ilmu pengetahuan kita. Itu petunjuk. Kita faham bahawa ilmu adalah petunjuk. Al-Quran itu sumber ilmu yang diturunkan pada bulan Ramadan. Hudal linnas, iaitu petunjuk kepada manusia. Jadi jawapan istikharah sudah pastinya petunjuk yang salah satunya adalah ilmu pengetahuan. Dia tak payah tunggu-tunggu mimpi. Jadi bila kita bercinta dengan 2 orang, kita minat 2 orang, 1 bini orang, 1 anak dara, dari segi ilmu yang kita belajar daripada sekolah rendah, sampailah ke sekolah menengah, sampai ke U, dalam bab pernikahan, dalam bab munakahat, siapakah perempuan yang harus dikahwini, siapakah perempuan yang haram dikahwini. Perempuan yang boleh dikahwini adalah perempuan yang bukan mahram, yang bukan menjadi isteri orang. Anak dara, tak terikat dengan mana-mana lelaki ataupun suami. Sementara itu, perempuan yang haram dikahwini adalah perempuan yang menjadi isteri orang. Walaupun dia bukan mahram, tapi dia bini orang. Selagi suami dia hidup, maka dia haram bagi kita. Selain daripada yang mahram tu, kita fahamlah, kita memang tak boleh kahwin dengan mak kita, tak boleh kahwin dengan anak saudara kita, tak boleh kahwin dengan akak kandung kita, adik perempuan kita. Tapi ini perempuan yang bukan mahram, ada juga yang tak boleh kita kahwin, iaitu yang sedang menjadi isteri orang. Jadi tak perlu tunggu mimpi. Ilmu pengetahuan yang kita belajar, kuliah maghrib, yang kita menuntut ilmu dengan tok-tok guru dekat pondok, kita baca buku, kitab-kitab semua, sudah memberi jawapan kepada kita kepada istikharah yang kita buat. Itu kena faham. Satu lagi, Cik Man nak bagi tahu bahawa istikharah ni bukan bab-bab kahwin aja. Asal kahwin istikharah, asal nikah istikharah, asal bertunang istikharah, bab-bab cinta je istikharah. Istikharah ni luas. Istikharah ni ialah semayang minta petunjuk daripada Allah, mana satu nak buat. Jadi dalam hidup kita ni banyak benda yang kita nak minta jawapan. Contohnya kita nak belajar, nak ambil engineering ke kulinari. Okey, solat istikharah.
nak beli kasut Dr. Kadin ke ataupun kasut batak. Solat istikharah. Nabi memang mengajar kita untuk istikharah. Adab kita dengan Tuhan. Ya Allah, berikan aku petunjuk. Ya Allah, aku nak pindah kat mana ni? Puchong ke Damansara Utama? Jadi solat istikharah. Daripada sekecil-kecil perkara sampailah ke sebesar-besar perkara. Alright? Jadi jangan kita sempitkan fungsi istikharah itu. Istikharah wujud dalam seluruh kehidupan kita sebagai adab kita dengan Allah untuk minta pandangan ataupun petunjuk daripada Allah bagi memilih mana-mana urusan dalam hidup kita selain daripada perkahwinan. Okey, kita teruskan. Ada soalan yang agak menarik. Ya. Soalan ni memang menunjukkan tak sabar-sabar nampaknya tu. Assalamualaikum Cik Man. Waalaikumsalam. Cik Man, aku suka dengan 3 orang perempuan lah Cik Man. Malas lah buat kenduri banyak kali. Kahwin serentak je lah Cik Man. Boleh? Amboi. Engkau punya tamak tu memang tak ada hari esok. Jadi, jawapan secara ringkasnya, boleh tak kahwin serentak hari yang sama dengan 3-4 perempuan? Boleh. Belah, kata isteri yang pertama tadi kan. Boleh, tak ada masalah. Cuma kau pandai-pandailah. Cik Man pun tak pernah dengar agak-agaknya terjadi ke bila 3 perempuan anak dara tu tadi kau tim supaya berkongsi suami yang sama kan. Tapi kalau kau tim, Alhamdulillah. Jadi boleh berlakunya akad nikah pada hari yang sama. Cuma ada perkara-perkara yang penting yang perlu difahami. Nak cerita pasal bab poligami ni, Cik Man dah risau dah ni, maklum macam pegang pisau je tu maklum kan. Jangan macam-macam maklum Pak Long dia ke masjid, dia tak ada ke mana tu dah, insya-Allah dia akan balik lah tu. Kita pasal poligami ni bukanlah maksudnya kita nak memperjuangkan lelaki boleh kahwin lebih daripada satu, kahwin lebih daripada satu, kahwin 2, perempuan tak ada hak menghalang. Tak, yang lelaki pun kena faham walaupun dalam Quran Allah membenarkan lelaki boleh kahwin matna wa thulatha wa ruba', 2, 3 atau 4. Jangan lupa ayat yang seterusnya. Wahai lelaki-lelaki, paklong-paklong. Allah sebut apa? Kalau tak mampu berlaku adil, maklum seorang saja. Cukup satu aja. Jadi benda-benda macam ni jangan ambil ayat hujung ambil, kemudian pangkal buang, pangkal ambil, ujung buat-buat tak nampak. Ada satu aliran yang agak-agak sesat, lagi teruk. Dia pergi campur 2, 3, 4. 2 campur 3, 5. 5 campur 4, 9. 9 campur 1, 10. Langsung buat kesimpulan, boleh kahwin 10. Pandai betul matematik hang. Jadi itu adalah ajaran-ajaran yang tidak didasarkan daripada Al-Quran ataupun daripada sunnah. Bahkan buruk sangka semata-mata dengan ajaran Al-Quran. Baik. Jadi bagi yang nak berpoligami itu, perkara pertama sekali kena faham bahawa kahwin lebih daripada satu ini sunnahnya bukan bilangan isteri, tetapi sunnah utamanya ialah adil. Jangan memperjuangkan bab sunnah aja kahwin lebih, bab sunnah aja kahwin lebih. Tapi bab adil, biar tersadai bini pertama, bini kedua pula tak makan, bini ketiga pula sedih sebab laki jarang balik rumah. Kemudian tumpukan pada bini yang terakhir, mentang-mentang muda, remaja dan seumpamanya. Jadi kat sini yang paling menjadi tunjang ataupun tonggak kepada poligami adalah adil. Nak kata isteri cemburu itu adalah fitrahnya. Jadi perkara yang paling penting selepas bernikah serentak itu tadi, ada perkara yang lebih penting dalam soal rumah tangga, iaitu ketika berada di dalam rumah, apa yang perlu dilakukan oleh seorang suami terhadap isteri-isterinya. Kita tunggu selepas ini. Cuma mungkin ada persoalan daripada netizen. Cik Man, kenapa dalam banyak-banyak ni Nabi letak agama yang terakhir? Adakah agama itu paling tak penting sekali? Adakah yang paling penting kecantikan dan seumpamanya? Alhamdulillah, kembali ke rancangan jawapan Panah Cik Man. Kita masih lagi membincangkan tentang institusi perkahwinan. Okey, so kita kutip lagi banyak persoalan-persoalan, tapi sebelum persoalan tu Cik Man cuba nak kembali balik kepada hadis kita, iaitu yang berkenaan dengan kebiasaannya orang menikahi perempuan ataupun perkahwinan itu disebabkan 4 perkara. Yang pertamanya adalah harta. Tadi Cik Man dah huraikan, harta tak kekal, dia boleh susut, boleh kurang, boleh hilang serta-merta, boleh muflis, boleh bankrupt. Tapi kesetiaan yang lahir daripada agama yang baik akan terus menyebabkan
perhubungan itu kekal. Yang keduanya kerana keturunan. Mak bapak perempuan ataupun mak bapak pasangan kita jahat, tapi pasangan kita baik. Jadi maknanya dekat situ boleh menjadi kekuatan kepada kita untuk mengubah keluarganya ataupun keluarga kita. Jadi tak semestinya bila kita tengok keturunan, oh pakcik makcik alim lah, tengok anak penyangak kan. Jadi itu bukan kayu ukurnya. Yang penting dengan siapa yang kita nak berhubung ataupun berkahwin, maka kita kena utamakan agamanya di situ. Yang ketiga adalah kerana kecantikannya. Cantik ini fitrah manusia, memang nak sesuatu yang indah. Satu lagi Cik Man nak kongsi bahawa kecantikan adalah bersifat subjektif. Kadang-kadang kita tengok kawan kita, kau couple dengan dia, muka dengan kasut sama je, contohnya kan. Kau ni mata kau macam mana? Itu bagi dia kot. Bagi dia itulah yang paling cantik Miss Universe. Bagi kita pula mungkin dia tak setuju. Engkau lagi pula kadang-kadang mulalah body shaming, body shampoo semua. Tapi nak kata kita menghormati pilihan setiap orang. Dan sebagaimana kita nak orang lain meraihkan pilihan kita dalam soal ini, maka kenapa kita tidak meraihkan pilihan orang lain? Jadi bab-bab cantik ni tak penting pun. Yang penting sekali adalah bab yang terakhir nanti yang Cik Man nak sebut selepas cantik. Sebab orang kata hari ini mungkin bergetah, tegang, tak ada eye bag, tak ada berkedut dan seumpamanya. Tapi benda tu kejap aja. 10 tahun, 15 tahun akan berkedut sana sini, kemudian muka lebam-lebam, banyak pula parut dan seumpamanya. Badan pun makin lama macam dipampam dan seumpamanya contohnya. Kecantikan itu tidak kekal. Bahkan kecantikan yang sebenar ialah bagaimana dia melihat pasangan masing-masing meraihkan ataupun bersikap baik ataupun melayan dengan cara yang baik, maka itu adalah kecantikan yang hakiki. Kemudian selepas Nabi sebut 3 benda ini yang menjadi kebiasaan orang kata yang menjadi tujuan yang biasa orang cari pasangan, maka yang terakhir Nabi sebut walidiniha, iaitu kerana agamanya. Kita cari seseorang kerana agama. Cuma mungkin ada persoalan daripada netizen. Cik Man, kenapa dalam banyak-banyak ni Nabi letak agama yang terakhir? Adakah agama itu paling tak penting sekali? Adakah yang paling penting kecantikan dan seumpamanya? Sekali lagi Cik Man tegaskan, maksud daripada hadis ini bukanlah Nabi menyarankan seseorang itu mencari pasangan kerana sekian yang 4 ini. Tapi nak menceritakan bahawa biasanya manusia kalau dia nak kahwin, dia akan cari pasangan disebabkan 4 perkara ini. Itu satu. Yang kedua, kenapa agama diletakkan yang terakhir? Bukan menunjukkan agama tak penting. Cik Man nak bagi contoh, analogi. Adik-adik pernah masuk pertandingan lumba lari, maraton, maklum, ataupun makcik-makcik mungkin zaman sekolah dulu, mungkin pernah masuk pertandingan, apa-apa pertandingan lah selain daripada lumba lari ataupun pertandingan melukis ke apa ke. Kemudian waktu pengumuman keputusan peserta yang bertanding, keputusan mana yang diumumkan dulu? Johan ke ataupun sagu hati? Dah pasti sagu hati. Benda tak penting kot, kita lepaskan dulu. Kemudian keputusan yang bernombor pula. Kan ada kayu tu kan. Ada nombor 3, kemudian ada nombor 2, kemudian ada nombor 1 kan. Jadi antara peserta yang dapat nombor 3, tempat ketiga, naib Johan dengan Johan, agak-agak mana yang diumumkan dulu? Yang paling tak penting mana? Nombor 3. Okey, peserta yang mendapat tempat ketiga dalam maraton 100 meter, nombor 3 dulu. Kemudian naib Johan daripada Rumah Merah. Dan yang paling hujung tu apa? Yang ni paling penting, tapi yang ni paling last. Kenapa tak letak yang pertama? Jadi kita tengok dekat sini ini, orang kata kita pun faham sendiri. Benda yang paling penting ini diletakkan di akhir supaya nanti orang tertanya-tanya. Apa yang last tu? Apa yang last tu? Benda yang last itu yang paling berharga. Benda yang last tu yang paling orang nak dengar. Benda yang last itu yang paling surprise. So jangan salah faham, keberadaan agama dalam hadis ini di tempat yang terakhir bukan bermaksud agama tak penting, tapi menunjukkan agama itu penting supaya orang tertunggu-tunggu. Nabi nak sebut apa yang paling last. Harta dah sebut dah, tak penting pun, harta boleh susut. Keturunan dah sebut dah, tak apalah, yang penting dia baik, dia pun boleh turun naik dia punya iman. Hari ini mungkin dia jahat, besok dia solehah. Kemudian keturunan lah, maknanya keturunan dia, mak ayah dia jahat, tak semestinya dia jahat. Mak ayah dia baik, tak semestinya dia baik. Kemudian yang ketiga pula, kerana kecantikan, 2 minggu aja cantik. Kemudian kena simbah asid,
muka dah jadi Dracula. Jadi yang terakhir sekali kerana agama. Maka itu yang paling penting. Agama tidak akan berubah selagi mana orang berpegang, maka ketika dia cantik dia beragama, ketika dia tua dia beragama. Ketika dia berharta dia beragama, ketika dia kaya beragama. Ketika dia mak ayah dia baik pun dia tetap beragama, ketika mak ayah dia tak baik, keturunan dia jahat pun dia tetap seorang yang beragama. Maka Nabi sambung di hujung fadfar bidzatiddin. Ini jelas menunjukkan Nabi mementingkan agama. Hendaklah kamu pilih yang beragama, insya-Allah kamu akan beruntung. Okey, setakat ini dulu perbahasan kita untuk hari ini tentang perkahwinan. Kita akan sambung esok dalam rancangan jawapan panas cik. Bertemu lagi esok. Assalamualaikum.